Dewan kecoh bila Guan Eng nafi jual aset. Isu lantikan speaker, akhirnya Tun M bersuara. Orang kuat Tun M doa, pemimpin Perikatan Nasional sokong Tun M. Najib hentam PKR kurang adab. Anggota Parlimen Bagan Lim Guan Eng menjelaskan beliau tidak pernah menjual sebarang aset kerajaan ketika menggalas jawatan sebagai Menteri Keuangan dalam Kerajaan Pakatan Harapan. Lim berkata demikian semasa perbahasan di Dewan Rakyat. Saya nak nyatakan di sini, semasa saya menjadi Menteri Keuangan, saya tak pernah luluskan penjualan sebarang aset kerajaan. Penjualan yang berlaku adalah di bawah kerajaan menteri-menteri lain, bukan Kementerian Keuangan. Jadi jangan salahkan Kementerian Keuangan, katanya. Kenyataan Lim itu membuat suasana Dewan Rakyat gamat seketika setelah beberapa kali Parlimen dari Kerajaan Perikatan Nasional mula bangkit mempersoalkan kenyataannya. Abdul Aziz Abdul Rahman, Barisan Nasional Baling, mencelah dan meminta Lim berdedahkan nama menteri yang menjual aset tersebut. Yang berhormat, sebutlah nama menteri itu. Senang bagi tahu mana yang jual itu. YB, be gentleman sir, dan bagi tahu, senang kita. Tidak ketinggalan, Tajuddin Abdul Rahman, Barisan Nasional Pasir Salak, turut mencelah dan meminta Lim menjelaskan berkenaan penjualan kepentingan Khazanah Nasional Berhad di dalam IHH Healthcare Berhad kepada syarikat Mitsui & Co Limited ketika pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan dulu. IHH dijual ke Mitsui. Siapa yang lulus? Kata Tajuddin. Lim kemudian menjawab penjualan saham IHH Berhad kepada Mitsui yang berpangkalan di Jepun bukan keputusan Kementerian Keuangan tetapi oleh Kementerian Hal Ehwal Ekonomi ketika itu. Penjualan saham dari IHH ke Mitsui ia bukan dari Kementerian Keuangan. Kalau nak tahu menteri mana, tanyalah dari anggota Parlimen Gombak, Muhammad Azmin Ali, katanya. Azmin kemudian dilihat bangun namun tidak dapat menyatakan pandangannya ekoran keadaan yang agak kecoh. Untuk rekod, Azmin merupakan Menteri Hal Ehwal Ekonomi ketika Pakatan Harapan menerajui kerajaan. Azmin kini masih menggalas jawatan Kabinet sebagai Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri selepas langkah Sheraton yang menyaksikan Kerajaan Pakatan Harapan tumbang dan kini di bawah pimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Pada 29 November 2018, Khazanah Nasional Berhad memeterai perjanjian dengan Mitsui untuk menjual 16% atau 1,403,87,400 sahamnya dalam IHH pada harga RM8.42 bilion atau RM6 sesaham. Susulan penjualan itu, pegangan saham Khazanah dalam IHH berkurangan kepada 26.05%. Ia berdasarkan kepada modal saham diperbesar IHH selepas syarikat itu menyelesaikan pembelian tambahan 30% kepentingan equity dalam Acibadem Saglik Yatirim Lari Holdings AS. Masih tidak berpuas hati dengan cara pelantikan Speaker Dewan Rakyat, Dato' Azhar Azizan Harun, Tun Dr. Mahathir Mohamad menggunakan platform blognya untuk menyuarakan pendapat. Katanya selepas Tan Sri Muhyiddin Yassin yang didakwa membelakangkan sistem pemilihan kerajaan Malaysia, ia kini tidak menghormati pula peraturan Dewan Rakyat. Kerajaan Malaysia harus dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya umum. Kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin jelas membelakangkan sistem pemilihan kerajaan Malaysia. Sekarang dilihat kerajaan Muhyiddin ini tidak juga hormati aturan peraturan Dewan Rakyat, katanya. Menurut bekas Perdana Menteri itu, buat pertama kalinya yang di-Pertua Dewan Rakyat disingkirkan kerana pihak kerajaan mempunyai calon lain. Manakala kaedah mengundi menunjuk pula, menurut ahli Parlimen Langkawi itu, hanya memberi kelebihan 2 orang ahli Dewan Rakyat sahaja untuk menyingkirkan Speaker. Kemudian datang pengganti, tidak ada pemilihan, pakai jubah dan berlagak sebagai Speaker. Ahli Dewan tidak diberi hak memilih, tidak pun beri hak bersuara. Dalam Dewan Rakyat, kehendak kerajaan mesti diterima oleh seluruh ahli. Speaker pun mengurus. Speaker hentikan suara ahli Dewan, jemput setiausaha menyatakan tajuk dan usul pun diterima. Pandangan ahli tidak dipedulikan. Jika inilah cara Dewan Rakyat bersidang, pembangkang tidak diperlukan. Apa saja usul kerajaan tetap diterima. Apa perlunya Parlimen? Memadailah sudah dengan adanya kerajaan, walaupun kerajaan pintu belakang, katanya dalam hantaran terbaru di blognya cedet.cc.
Isnin lalu, 111 ahli parlimen menyokong berbanding 109 yang menolak usul yang dikemukakan Muhyiddin supaya Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof mengosongkan jawatannya. Ini sekaligus kerusi timbalannya, Ngah Komeng, juga dikosongkan untuk diisi calon yang dipilih Kerajaan Perikatan Nasional. Muhyiddin kemudiannya mengusulkan bekas pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Dato' Azhar Azizan Harun, dinamakan sebagai Speaker Dewan Rakyat yang baru. Bekas penyelaras Pakatan Harapan Parlimen Jasin berharap Tun Dr. Mahathir Mohamad mendapat sokongan daripada beberapa pimpinan Perikatan Nasional. Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan berharap bekas timbalan Presiden PKR, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan pemimpin UMNO, Datuk Seri Hishamuddin Hussein berganding bersama Mahathir. Beliau juga berharap pimpinan PAS juga ada menyokong Mahathir membina satu gagasan politik baru di negara ini. Dalam satu kenyataan, Khairuddin menganggap perjuangan Muhammad Azmin, Hishamuddin dan PAS hanya membuang masa kerana pemimpin-pemimpin yang bermasalah dari UMNO hanya mementingkan agenda pribadi serta tamak kuasa semata-mata. Saya sentiasa berdoa agar Azmin Ali, Hishamuddin dan PAS agar berjuang bersama Mahathir ke arah menubuhkan satu gagasan politik baru. Kerajaan Perikatan Nasional sedang membela dan akhirnya akan membebaskan kesemua pemimpin-pemimpin UMNO yang menghadapi pertuduhan di mahkamah kerana Perdana Menteri tiada pilihan demi untuk menjaminkan jumlah ahli-ahli parlimen mencukupi bagi mengekalkannya sebagai tokoh pemimpin nombor satu negara, katanya dalam kenyataan yang sama. Dalam masa yang sama, Khairuddin bersyukur dengan pendirian Mahathir yang sedang berada di blok bebas dan mempertimbangkan bagi menubuhkan sebuah parti politik baru. Sambutan dan respon dari rakan-rakan politik serta rakyat akar umbi amat memberansangkan. Semua sedang menanti penubuhan parti baru Mahathir, katanya lagi. Untuk rekod sebelum ini, Mahathir dalam kenyataannya berkata, sekiranya pilihan raya mengejut diadakan, beliau dan penyokongnya mungkin bertanding di bawah parti politik baru. Beliau berkata demikian semasa wawancara video baru-baru ini bersama laman web berita perniagaan yang berpangkalan di Hong Kong, Investvine. Beliau juga ditanya mengenai kemungkinan diadakan pilihan raya umum mengejut di tengah-tengah iklim politik yang tidak stabil sekarang. Saya akan sangat tua pada masa itu. Saya mungkin akan berada di tepi-tepi saja, menolong orang lain, menolong parti saya sendiri untuk bertanding dan semoga kami dapat memperoleh beberapa kerusi. Tetapi parti saya sendiri bersatu kini terbahagi kepada dua. Satu bahagian bersama kerajaan dan satu bahagian lagi berpihak kepada saya. Mereka berusaha sedaya upaya untuk memastikan saya tidak dapat bertanding atas nama parti itu. Jadi kami berhadapan dengan kemungkinan perlu bertanding dengan nama parti yang berbeza, mungkin parti baru. Jadi keadaan pada masa ini sangat tidak menentu, jawabnya. PKR mengumumkan untuk bertanding dalam PRK Dewan Undangan Negeri SLIM susulan kematian penyandangnya Muhammad Qusairi Abdul Talib. Dalam satu kenyataan, pengerusi PKR Perak Farhaj Wafa Salvador Riza Mubarak berkata, parti itu akan meletakkan calonnya dalam PRK tersebut nanti. Saya ingin mengucapkan takziah kepada keluarga dan waris Qusairi yang meninggal dunia petang tadi, iaitu semalam. PKR akan mempertahankan legasi arwah dengan mencalonkan seseorang daripada kawasan tempatan. Kita akan meneruskan usaha dalam membela nasib rakyat sebagai pembangkang ketika waktu yang mencabar ini, katanya. Qusairi 59 meninggal dunia semalam akibat serangan jantung. Allahyarham merupakan adun Slim selama 4 penggal dan anggota Majlis Tertinggi UMNO. Beliau mula menang di kerusi itu pada 2004 dan mengekalkannya pada 2 penggal seterusnya dengan majoriti selesa. Pada PR14, beliau sekali lagi mempertahankan kemenangan tetapi hanya dengan 44.8% undi, dengan calon bersatu mendapat 33% undi dan calon PAS 22% undi. Don Slim merupakan kawasan luar bandar di mana kaum Melayu merupakan 3/4 daripada jumlah pengundi dan merupakan sebahagian daripada kawasan Parlimen Tanjung Malim. Sementara itu, Setiausaha Agung Bersatu yang dipertikai Marzuki Yahya berkata pihaknya masih belum membincangkan sama ada akan meletakkan calon atau tidak dalam PRK nanti. Kita belum berbincang lagi kerana masih terlalu awal, tetapi ia adalah kerusi yang ditandingi bersatu dalam PRU yang lepas. Kita akan maklumkan keputusan kita setelah tarikh PRK ditetapkan, katanya lagi. Dalam pada itu, bekas Perdana Menteri Najib Razak menyelar keputusan PKR yang membuat keputusan untuk meletakkan calon bagi menggantikan Adun Slim sebagai kurang adab. Jenazah pun belum dikebumikan. Tiada hormat langsung kepada arwah Datuk Qusairi, tiada hormat langsung kepada keluarga, tiada hormat langsung kepada penduduk Slim. Kurang adab, kata Najib.
Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.